Assalamualaikum. Okey, salam sejahtera. Ketemu lagi dengan bab 2. Okey, 2.1 masih lagi dalam topik 2.1 part 2. Okey, part 2 kita cikgu terangkan tentang Singapura pula. Okey, iaitu negeri yang kedua yang berjaya dijajah oleh British. Okey, apa story nak dapatkan Singapura? Sebelum tu kita tengok dulu, kita kenali dulu Singapura sebelum kedatangan British. Okey, sebelum kedatangan British, Singapura adalah milik Kesultanan Johor Riau. Okey, masa Johor Riau dia kawasan naungan ni adalah Pahang, Johor dan gugusan Kepulauan Ringgau abad ke-19 hingga abad ke-19. Okey, inilah dalam peta ni. Inilah area-area kawasan di bawah kerajaan Sultan Johor. Warna warna yang warna oranye itu, okey, oranye itu adalah kawasan yang ditadbir oleh Temenggung. Okey, macam biasalah setiap sultan dia akan bagi kepada pembesar-pembesar di kawasan. Okey, bendahara awak jaga bahagian sini. Okey, Temenggung awak jaga bahagian sini. Macam tu kan? Okey, di Johor ni nama Temenggung ketika itulah Temenggung Abdul Rahman. Okey, dia dapat kawasan area Singapura ni lah, ni kawasan dia. Okey, kawasan dia. Waktu itu kalau betul-betul kerajaan Johor, dia sultannya bersemayam dekat sini, di Linggar. Sultan Johor tu tak duduk dekat JB ke kat Johor Bahru, ke area Johor dia duduk di mana? Kawasan Linggar, istana besar dia. Di Linggar. Okey, dan mengadakan hubungan baik dengan Belanda. Maksudnya memanglah Johor memang baik dengan Belanda. Kalau awak ingat lagi, kita berbaik Belanda sebab nak serang siapa? Kita nak serang Portugis. Betul? Kita nak serang Portugis kat Melaka. Kita berbaik-baik. Lepas tu kita tak baik pula dah. Okey, itu adalah Singapura sebelum kedatangan British. Kenapa agak-agaknya British ni berminat pula nakkan Singapura? Okay, bila dia dapat dan kenapa dia nakkan Singapura? Kita tengok sini apa keistimewaan menyebabkan British tu nakkan Singapura. Okey, tengok sikit. Okey, kalau tengok buku teks awak Okey, kalau tengok buku teks luasan kuasa British di Singapura. Okay, British dah berusaha meluaskan pengaruhnya ke wilayah lain, ke alam Melayu. Antaranya tempat yang berjaya dia kuasai ialah Melaka dan Betawi. Daripada Pulau Pinang. Okay, dia ada story sebelum okay, British dah dapat Pulau Pinang. British dapat Pulau Pinang. Pada masa yang sama, masa itu, okay, tempat lain ini adalah kawasan yang dijajah warna orange ni adalah kawasan yang dijajah oleh Belanda. Okay, Indonesia memang dijajah oleh Belanda. Apa yang berlaku? Perang Napoleon. Sampai perang Napoleon. Dengan perang Napoleon ni adalah Belanda berlawan dengan Belanda versus Perancis. Belanda berlawan dengan Perancis dalam perang Napoleon pada tahun 1793 hingga 1814. Lama jugalah perang tu, tak habis-habis kan. Jadi, bila dah tahu perang ni, Belanda dia telah Raja Belanda berunding ke England dan mendatangani surat Q. Maksud di sini, bila dah tahu perang dengan Perancis, Belanda dia masih lagi nak jaga kawasannya di dekat Indonesia ni, kawasan sini. Jadi dia buat perjanjian dengan Inggeris. Inggeris, aku sekarang ni kita orang ni tengah berperang dengan Perancis. Demi menjagalah kawasan
alam Melayu ni, area yang mana dijajah oleh British ni. Dijajah oleh British. Jadi saya nak, kalaulah sekira apa-apa berlaku, kira kalah perang ke apa, kawasan ini masih terselamat, tidak diambil oleh oleh Perancis. Jadi dia buat deal dengan Perancis. Dia kata macam ni, awak boleh tak jagakan dua saya punya pelabuhan, iaitu yang paling hebat pasal tu pelabuhan dia adalah Betawi dan juga Melaka. Sementara saya berperang, satu perang belum tamat, saya bagi awak jaga dua pelabuhan besar saya ni, iaitu Betawi dan juga Melaka. Menyerahkan tanah jajahannya secara sementara di timur kepada British hingga tamat perang. Inilah dia bagi British untuk jaga. Okeylah, British sukalah dapat jaga kan. Sebab kebetulan pula pelabuhan milik Belanda ni, iaitu Betawi dan juga ada gambar lah. Betawi dan juga Melaka, masa tu Melaka kat sini, memang antara pelabuhan yang pesat. Orang memang suka datang. Jadi British dapat satu je baru masa tu, British dapat Pulau Pinang. Tapi orang lebih suka juga lagi datang ke mana? Melaka dan juga Betawi. Betawi ni apa sekarang ni? Sekarang ni Betawi adalah ibu negara Indonesia, Jakarta. Itu nama lama dia. Kalau Mak Sarif dia tak panggil Betawi. Betawi nama Melayu. Mak Sarif panggil Batavia. Batavia. Dan sampai sekarang pun memang jadi pusat lah. Itulah sebab kenapa Jakarta ini jadi ibu negeri. Sebab dulu lagi memang dah jadi tempat apa? Dah jadi antara pelabuhan yang sangat pesat. British adalah satu lagi, saya Pulau Pinang. British ada satu lagi tempat yang dia dapat, iaitu di Bangkahulu. Kalau perasan kat Kutai sini, Bangkahulu sebelah sini. Bangkahulu dia berada di luar laluan utama. Yelah kan, orang lalu daripada Pulau Pinang, lalu Selat Melaka, and then go pergi mana? Selat Melaka, lalu sini. Terus lah pergi mana? Pusing kan. Terus pergi ke China. British pula ambil tempat kat mana? Di luar laluan. So pelabuhan di Bangkahulu ni sebenarnya tak boleh menandingi pelabuhan Melaka dan juga dan juga Betawi. Hebatlah. Masa ni pelabuhan yang hebat. Penang pun kalah. Kenapa kepentingan Singapura kepada British? Masa ni barulah British cakap, kita perlu cari satu kawasan yang baru, yang lebih strategik untuk bersaing dengan Belanda. Kedudukan Singapura ni memang strategik lah. Kat sini pada tahun tak Melaka, pergi Singapura, kita kat dulu kan. Orang nak pergi Betawi jauh lagi. Kalau dapat Singapura ni, kita boleh tarik orang berdagang ke Singapura. Kedudukan Singapura di bahagian selatan Semenanjung Melayu dapat mengawal kegiatan perdagangan Selat Melaka dan Selat Sunda, dan juga boleh sebagai pusat pengumpulan hasil-hasil ekonomi alam Melayu. Ini kebanyakan kapal dagang berlaku di Betawi dan tinggal di bawah Belanda. Itu antaranya lah. Satu lagi sebab dia fikir kena cari tempat baru sebab Penang ni utara sangat. Letak terlalu ke utara, atas sangat. Dia nak cari port barulah yang lebih strategik. Cari sebab dia nak lawan pelabuhan-pelabuhan Belanda, iaitu Melaka dan juga Betawi. Macam mana drama ataupun isu bagaimana boleh dapatkan Singapore? Stamford Raffles. Ingat Singapore ialah negeri yang kedua kan, yang didapat, dan siapa yang berjaya mendapatkan Singapore ni adalah Stamford Raffles. S juga nak ingat. Stamford S second. Dan tadi Pulau Pinang P kan, Pulau Pinang yang pertama P. Lepas tu siapa dia punya yang mendapatkan Pulau Pinang? F first, Francis Light. Ini S Singapore yang dapat Stamford Raffles. Pada bulan Januari 1811,
telah mengadakan perjanjian awal. Dia pergilah jumpa siapa orang kat Singapura ni. Oh, boleh tahu. Singapura masa ini dijaga oleh Temenggung Abdul Rahman. Temenggung Rahman. Dia kata, okey Temenggung Rahman, boleh tak kami ni nak buat penempatan dekat sini? Boleh tak tuan duduk kat sini? Dia kata. Oh, Temenggung Rahman kata, masa ni Temenggung Abdul Rahman dah buat perjanjian. Nak tengok buku surat sebelah ni. Staff Raffle menandatangani perjanjian dengan Sultan Hussein. Oh, ni lagi. Sorry, sedap. Masih ada perjanjian pertama. Jadi perjanjian tidak sah kerana Sultannya, iaitu nama Sultan Abdul Rahman, tak benarkan. Itu Rahman kata, Temenggung, nama Temenggung dengan nama Sultan sama. Jangan confuse tak? Temenggung kata, okey, kalau awak nak duduk Singapura, kena tanya tuan tanahnya lah. Tuan tanah siapa? Dan Johor. Iaitu Sultan Abdul Rahman. Okey, Sultan Rahman masa ni dia tak mahu, dia tak setuju Singapura ini di British membuka penempatan di Singapura. Dia tak setuju. So, saya berrefer bila perkuhan fikir, macam mana cara nak dapat ni? Nak juga Singapura. Nak juga. Masa tu baru dia tahu ada isu sebenarnya berlaku di family royal ni lah, family kerajaan Johor. Dia memanipulasi, dia menggunakan kaedah manipulasi isu pewarisan tahta. British ni dia nak apa, dia akan korek apa cara yang boleh dapat. Salah satunya ada, rupanya di Johor ni ada masalah isu pewarisan tahta. Okey, now ini cerita dia. Sultan Mahmud Shah ada 2 orang anak, Tengku Hussein dan juga Tengku Abdul Rahman. Sekarang ni lah Sultan Abdul Rahman tu Sultan Johor tu. Bila Sultan Mahmud ni meninggal, masa tu bila meninggal, yang ada di Linggar masa pemakaman tu ialah Sultan Abdul Rahman, adik dia yang bongsu. Sultan Hussein ni tak ada. Dia masa tu berada di mana? Di Pahang. Pahang nak pergi ke Linggar bukan boleh naik kapal terbang kan, hari ni boleh sampai. Jauh. Kuasa dulu pakai kapal laut, tak mustahil akan sampai dalam masa 3-4 hari. Mayat perlu dimakamkan segera, tak boleh tunggu. Jadi sekarang tengah fikir macam mana, sebab cara untuk melantik sultan yang seterusnya perlu ditabalkan di depan jenazah. Sampai sekarang pun awak boleh tengok nanti proses pertabalan sebelum nak tabal sultan perlu ditabalkan sebelum sultan yang mangkat itu dikebumikan. Dia tak boleh nak tunggu abang ni kan jauh kat Pahang. Jadi mereka bersyuarat, family dan juga family kerabat dan juga Belanda juga kata, okeylah kita lantiklah adik. Boleh je sampai bila nak tunggu abang sampai kan? Tak boleh, takkan kita biarkan mayat ni lama sangat. Itu dah lebih kurang. Jadi lantiklah adik dia Sultan Abdul Rahman, Tengku Abdul Rahman ni, dan menjadi namanya Sultan Abdul Rahman. Merajuklah abang dia Tengku Hussein diketepikan dan berundur telah menetap dunia. Tapi dia sedih lah. Seposisi dia lah yang patutnya dapat kan. Sebenarnya tak ada rezeki dia tadi Sultan. Apa Stanford Raffles buat? Stanford Raffles dia pergi hasut Sultan Hussein. Sultan Hussein dia nak jadi sultan tak? I boleh jadi lantik you jadi sultan. Kata, masa tu kan. Stanford Raffles telah memenuhi isu waris harta menyebabkan Kesultanan Johor Riau mempunyai 2 sultan. Siapa tak nak? Oh, nak lah. Dia kata, okey, kalau I jadi sultan, you bagi I duduk dekat Singapura. Itu deal dia dengan Sultan Hussein. Pada ni akhirnya berlakulah perjanjian. Tadi manipulasi kan, ni nak dapatkan secara sah mestilah apa? Adanya perjanjian. Macam tadi dekat Penang mula dengan tipu helah, itu dapatkan perjanjian. British pandai, apa-apa dia nak black and white, mesti ada hitam putih baru boleh. Tak main dah cakap-cakap janji-janji. So dia manipulate, dia cakap dengan Hussein, okey, I jadikan you sultan, you bagi I Singapura. Suka dia jadi sultan, siapa tak nak jadi sultan kan? Okey, Sultan Hussein pun
bersetuju, dia buat perjanjian. Okay, Stamford Raffles menerima perjanjian dengan Saddam Hussein atau Temenggung. Kesannya, penempatan British di Singapura diiktiraf, Union Jack kali kedua dinaikkan, dan God Save the Queen dimainkan, dan akhirnya William Farquhar menjadi residen yang pertama di Singapura. Dan perjanjian yang kedua pula, John Crawford, seperti perjanjian John Crawford menaikkan perjanjian dengan Saddam Hussein dan kemudian kesannya Singapura diserahkan secara jadi selama-lamanya. Sultan Temenggung hilang kedaulatan. Akhirnya Sultan ganti Sultan dan Temenggung diberikan pampasan dan pencen seumur hidup. Mula-mula dulu dia bagi penempatan. Lepas tu perjanjian kedua dapat terus. Sama je macam Penang. Penang dulu bagi penempatan kan. Duduk dulu. Lepas tu lama manipulate akhirnya Singapura jatuh ke tangan British. Inilah perjanjian daripada masa perjanjian pertama. Dia kata maka Datuk Temenggung ada perjanjian selama-lamanya. Boleh duduk. Perjanjian kata boleh duduk dan peliharalah seperti janji tiada janji boleh duduk sini dan tidak boleh ada orang lain pun yang masuk selain daripada bangsa Inggeris. Ada tak perjanjian British menguasai Singapura. Dapatlah dia Singapura. Senang je kan, menggunakan manipulasi. Lepas tu berjaya mendapatkan Singapura secara terus. Dapatlah kedua Singapura menjadi negeri kedua yang berjaya dijajah oleh British. Okay, itu saja. Kita akan sambung part 3 bagaimana British berjaya menguasai Melaka pula. Okay, terima kasih.